Kita masih menunggu Ustaz Imran, insya-Allah kita doakan semoga Ustaz Imran diberikan kemudahan, dimudahkan urusan beliau insya-Allah. Ustaz Imran sudah ada di dalam Zoom Ustaz Imran? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat Sihat alhamdulillah Ustazah. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Kami semua peserta dah tertunggu-tunggu Ustaz untuk kupasan buku ni, masya-Allah. Kita terbangkan jauh Ustaz Imran pada malam ini daripada Turki masya-Allah. Okey, sebelum kita meneruskan majlis kita bersama Ustaz Imran, sudilah saya untuk kita berkenalan dulu insya-Allah dengan Ustaz Imran Zaki ni insya-Allah Nama Ustaz Imran Zaki Imran Zaki berasal daripada Kelang, Selangor, Kelang, Selangor. Dan Ustaz merupakan graduan Diploma Tahfiz dan Syariah Darul Quran, Darul Quran. Saya pun tak tahu sebelum ni Ustaz Darul Quran Ustaz. Malam ni baca biar dah tahu Ustaz. Okey, Ustaz Darul Quran juga. Okey, alhamdulillah. Sama-sama tempat pengajian kita lah Ustaz sebelum ni. Alhamdulillah. Ni senior jauh saya ni. Alhamdulillah. Dan Ustaz sekarang sedang menyambung pengajian di peringkat sarjana muda dalam bidang pengajian Islam di Universiti Marmara, Turki. Masya-Allah. Kita boleh dengar lagi pengalaman Ustaz, macam mana Ustaz berkhidmat di Turki sana. Ustaz aktif dalam NGO di sana. InsyaAllah. Dan Ustaz pernah menyertai program Da'i Pendakwah Nusantara musim ke-6 dan Ustaz memenangi tempat kedua daripada 10 orang peserta secara keseluruhan. Masya-Allah. Dan sangat kagum dengan Ustaz ni, adalah Ustaz aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan. Okay, semasa di Turki tu Ustaz bersama rakan-rakannya menggerakkan kempen-kempen anjuran NGO Malaysia Stands with Syria, MSWS Ustaz. Dan juga Ustaz merupakan pengerusi NGO Tumbuh Malaysia. Okay. Dan kalau kegiatan ataupun khidmat melalui konsultasi Al-Quran ni, Ustaz juga merupakan jurulatih utama di Performia Academy selain daripada seorang Dream Team Tadabbur Center. Alhamdulillah. So kita dah berkenalan dengan Ustaz. InsyaAllah pada malam ini kita nak dengar daripada Ustaz lebih lanjut tentang buku ini. Dan saya utarakan dulu untuk Ustaz sebagai opening lah. Okay? Sebagai kita nak sebagai pembuka lah pada malam ini insyaAllah. Jadi nak minta Ustaz share dulu, kita dah sekarang sudah 18 Disember kan. Kita sekitar belas-belas hari lagi kita akan memasuki tahun 2022 kan insya-Allah. Jadi nak minta Ustaz share dulu sekarang dekat Turki, Ustaz sekarang sedang buat apa di Turki dan beberapa hari lagi nak habis Disember ni, apa planning Ustaz, dan mungkin Ustaz boleh ceritakan dulu lah insya-Allah 2 minit insya-Allah Ustaz. Ustaz kena unmute. Okay. Saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina. Yang saya hormati Ustazah Nik Fatimah, atas nama suaminya juga dekat dia punya Zoom ni, Ustaz Usaid. Saya kira pasangan Ustaz dan Ustazah ni antara pasangan yang saya kadang-kadang saya suka usah-usah juga melihat perkembangan dalam diam. Kira waktu tamat daripada sarjana bahasa Arab, Ustazah tamat tu, saya rasa macam menanti-nanti karya-karya dan juga apa-apa sahaja daripada Ustazah.
Dan saya juga dengar Ustaz Said juga baru menang dalam semak hadis punya, saya tak ingat anugerah apa, saya lupa. Tapi Alhamdulillah. something like tapi saya rasa macam itu satu, saya suka untuk lihat perkembangan yang ada oleh Ustaz Ustazah. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah yang bersama kita pada hari ini, moga-moga semua dalam keadaan baik. Saya tak sure, dia macam bising sikit kat luar. Ada dengar bising sikit ke? Ada sikit, tapi sekarang tak dengar. Tak Ha. Saya tak sure apa yang dia orang buat. Sebab jarang-jarang sekarang Turki tak hujan. Sama juga macam kalau kat Malaysia, saya punya family pun dengar-dengar rumah pun dah banjir. Alhamdulillah semakin reda kalau kat Kelang tu, tapi kita doakan moga-moga baik je. Kat sini pun hujan seminggu ni memang tiap hari hujan. Kalau dekat hujung Turki sekarang salji dah mula lebat. Kalau dekat Istanbul sekarang ni hujan sangat lebat. Cuma hari ni mungkin rintik-rintik okey sikit lah. Sekarang dah hujung Disember macam biasa. Saya sepanjang dekat sini kita ada laksanakan misi masuk ke sepadan Turki, Syria dan juga Syria. So sekarang ni banyaknya ialah sebab kita sekarang dekat hujung semester, bulan 1 nanti habis semester, dan dalam sambil-sambil hujung semester ni juga kita kumpulkan dana dan juga buat kerjasama dengan beberapa turun site dan sebagainya untuk tengok tempat-tempat yang sepatutnya mendapat dapat pertolongan, dapat bantuan. Musim sejuk pun sekarang dah mula memeluk dan mendakap kita. Jadi ini antara ruang yang kita boleh tolong lah. Saya rasa itu juga ujung-ujung macam itu update lah hidup saya sekarang lah. Macam saya tak ada benda sangat dalam tempoh yang terdekat ni, more kepada kelas lelaki sikit dan juga kerja-kerja kebajikan yang kita boleh lakukan kat sini lah. Itu saja di awal sebagai bulan. Masya-Allah. Dalam Ustaz buat kerja-kerja kebajikan di sana, sebenarnya dia efek kepada emosi kita sebenarnya kan. Apabila kita melihat orang-orang yang di sana, orang di Syria mungkin mengalami musim sejuk yang lama, dan kita pada hari ini baru mungkin minggu ni kan kita mengalami kesejukan, hujan dan sebagainya. Jadi kita lebih menghargai apa yang kita ada sekarang lah berbanding mereka yang lama berada dalam kesejukan, perlukan selimut dan sebagainya kan, masya-Allah. Jadi kita insya-Allah kita nak bicara tentang buku ni pada malam ini. Jadi boleh ke Ustaz ceritakan sikit pengalaman Ustaz sepanjang menulis buku ni? Kenapa Ustaz memilih untuk menulis buku tentang satu emosi di dalam Al-Quran kan? Banyak emosi dalam Al-Quran, gembira dan sebagainya kan. Jadi satu emosi ada di dalam Al-Quran melalui kisah Nabi dan sebagainya ini ada di dalam Al-Quran, iaitu emosi sedih kan. Jadi mengapa Ustaz memilih untuk menulis tentang kesedihan ini kan, dan mungkin boleh ceritakanlah pengalaman dalam menulis, mungkin boleh menjadi inspirasi kepada mereka yang sedang memikirkan untuk menulis buku dan sebagainya, insya-Allah. Baik, berkenaan dengan tulisan ni, saya memulakan penulisan ni rasanya dalam bulan 5 tahun ni. Tak lambat sangat, tak adalah lama sangat dimulakan. Cumanya planning ataupun idea tu sudah datang daripada tahun lepas. Buku ni sebenarnya asalnya ditulis apabila saya mula untuk membaca dengan lebih mendalam tentang surah Yusuf dan surah Al-Qasas. So dalam setahun, macam selain daripada kelas di universiti, ada juga join kelas di luar untuk talaki 30 juzuk tafsir dan sebagainya. Bila kita membaca dan kemudian saya ada bacaan sendiri berkenaan dengan tafsir, saya mula memilih beberapa surah untuk kita renung secara mendalam, dan saya memulakan dengan surah Yusuf dan juga surah Al-Qasas. Bila kita mula membaca, saya mula membaca dan mula merenung, saya macam ada nampak something like benda yang kita tak pernah nampak selama ni. Kita tak pernah rasa dan kita tak pernah jangka. Dan itu menyebabkan saya terfikir berkenaan dengan bagaimana Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikannya sebagai satu syifa kepada kita melalui macam-macam jalan, dan ia merupakan satu penyembuh yang paling terbaik yang saya rasa. Dan bila kita baca tentang surah Yusuf, kemudian saya buka pada surah Al-Qasas, kemudian baru pemahaman itu saya buka ataupun saya faham daripada pelbagai jenis surah,
Dan untuk pengetahuan semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan, sebelum saya decide untuk tulis buku ni, saya khatamkan dulu Al-Quran dan dengan membaca terjemahan keseluruhan. Untuk saya nampak landscape secara keseluruhannya, kat mana sebenarnya atau macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan sisi kesedihan. Dan kenapa topik ini dipilih? Kenapa akhirnya kita memilih kesedihan? Sebab ini juga bantuan daripada Ustaz Khubaib, penulis buku Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang manusia. Antara kita borak dengan beliau lama juga untuk kita keluar dengan satu decision untuk tulis tentang kesedihan, ialah bila kita melihat sesuatu yang kadang-kadang dalam pengamalan agama, dalam pengamalan kita semua, berkenaan dengan kadang-kadang kesedihan dilihat sebagai satu yang negatif, bahkan menjadi satu benda yang besar, sampai kadang-kadang orang kata bila kita jumpa dalam Quran ke ataupun kita baca Quran ke, kadang kita akan cenderung untuk menafikan kesedihan seseorang dengan kita mengatakan, alah, Nabi teruk, Nabi lagi teruk, Nabi lagi itu, Nabi lagi ini. Jadi kita mula terfikir berkenaan dengan adakah Allah Subhanahu Wa Taala menafikan kita punya kesedihan? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menafikan kita punya emosi? So macam mana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang emosi kita? So satu-satu jalan yang kita perlu tengok ialah daripada Quran dan juga hadis. Bila kita tengok daripada semua ini, kita akan perhatikan bahawasanya ada sesuatu yang berbeza dengan apa yang kita budayakan. Ada sesuatu yang berbeza dengan kita budayakan. Budaya ni dia macam boleh datang, saya tak sure sama dia kadang-kadang budaya ni bukan datang daripada agama, tapi kadang-kadang bila dia macam contohnya lelaki misalnya tak boleh menangis, kemudian nangis dilihat sebagai something yang negatif, semata-mata negatif. Kemudian dia kepada naratif masuk ke dalam pemahaman agama juga melihat bahawasanya tak boleh nangis, tak boleh bersedih dan sekian-sekian, kena bersabar. Nabi dulu lagi teruk, tapi Nabi kuat. Nabi lagi teruk, Nabi bersabar. So something like kita akhirnya bila kita nak mengatakan kesedihan, kita akan rasa macam tiada keterikatan antara kita dan juga Al-Quran. Tiada something yang mengikat kita, tiada something yang menguatkan kita. Sedangkan dalam Al-Quran Allah kata Al-Quran ni syifa. Al-Quran ini mau'izah. Al-Quran ini penguat jiwa kita. Al-Quran ini buatkan kita stabil. Al-Quran ini buatkan kita balance. Al-Quran ini meraihkan jiwa manusia tu. Dia Quran ni dia tidak menyebabkan kita terhakis kemanusiaan kita. Tapi Quran sangat meraihkan bagaimana kemanusiaan kita tu ada. Quran tidak menafikan jangan sedih, jangan menyebabkan kita tak boleh marah, tak boleh nak rasa geram, tak boleh rasa apa-apa yang tak selesa. Quran tidak menafikan hal itu. Sebab kalau kita fikir, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dengan peribadi yang begitu. So Al-Quran dia tidak menafikan, dia tak boleh menafikan, dia tidak menafikan, tetapi dia membantu untuk guide supaya kita jalan kat jalan yang tepat. So itu antara benda yang kenapa saya menulis buku ni, ialah sebab kita nak cari kembali point tentang apa makna menjadi seorang sedih dalam Al-Quran. Sebab kadang-kadang kefahaman tentang agama kadang-kadang kita pisahkan, ataupun tentang Quran kita pisahkan dengan apa yang kita lalui setiap hari. So macam baru ni saya borak dengan seorang kawan, kita orang dekat sini ada restoran Indonesia, kalau dekat Uskudar tu, satu restoran dekat belah Asia. Kalau untuk kawan-kawan rakan-rakan tuan-tuan perempuan Asia, dekat Turki ni dia ada 2 blok, satu blok Eropah dan blok Asia. So dekat blok saya duduk kat blok Asia sebab universiti blok Asia. So dekat blok Asia ni ada restoran Indonesia yang dia sangat kecil. Dia macam mungkin lagi kecil daripada bilik saya. So dia just buka, kemudian kita boleh duduk dekat bawah semacam makan bersila saja. So waktu hari tu ada kawan-kawan daripada US, ada beberapa orang daripada Borneo dan sebagainya datang makan sekali, and then mereka borak. So bila duduk dalam keadaan bersila, kita macam walaupun diorang berborak, kita macam join sekali diorang punya borak. So diorang borak waktu tu pasal theory of mathematics. So diorang cerita pasal theory of mathematics, bukan teori dalam. Saya dengar dan saya rasa menarik gila, tapi saya tak dapat get the point tau. Sebab dia terlalu jauh kan. And then saya pun tanya dekat dia, benda yang paling simple, what is the purpose of the mathematics? Kita nak dapat apa?
kita nak capai apa. Kenapa kita belajar teori jauh-jauh? Sebab dia orang tu mungkin student master atau PhD dalam bidang matematik kat sini. So lepas tu dia cakap to explain thing, untuk menjelaskan sesuatu. Matematik tu untuk jelaskan sesuatu. Contohnya kita nak tahu masa solat sebagai contoh, kita perlukan kiraan. Kita perlukan kiraan, atau kita nak tahu tentang dunia ni, kita perlukan kiraan. Dia ada geometri, dia ada, kita nak tengok universe ni, dia ada pengiraan. Dan tak semua benda dalam universe ni, kalau seorang tu kata, tak semua benda dalam universe ni kita ada data dia. So ada benda yang kita ada data, ada benda yang kita ada data. So benda yang tak ada data kita boleh X-kan dia. Like macam kita belajar teorem Pythagoras apa semua yang 3, 4, 5. So ada X kat situ. So kita boleh jumpa benda tu. So diorang waktu tu diorang tengah borak pasal macam mana teori itu terbentuk. So lepas saya dengar tu baru saya enjoy, baru saya faham, sebab saya baru faham asas macam mana nak gabungkan antara hubungan antara saya dan matematik. Lepas tu baru saya rasa macam seronok bila kita bercakap, bila benda tu dah kait dengan kita. Sama juga macam Quran. Kadang-kadang kita kadang-kadang ada orang cerita pasal benda yang sangat besar dalam Quran, tapi kadang-kadang orang tu dia tak rasa terikat. So kita mula untuk cari balik diri kita dalam Quran. Itulah sebagai asas. Dan ada orang tanya juga setelah sikit lah. Saya macam saya baru menulis. So macam mana momentum menulis awal kan? Saya sebenarnya sebahagian besar daripada buku ni ialah saya bercakap. So saya ialah orang yang bercakap. Saya suka bercakap. Dan kadang-kadang melalui bercakap idea tu berkembang. Sebahagian besar I guess maybe separuh atau kurang sikit daripada separuh. Tak ada sebahagian besar, kiranya separuh atau kurang sikit dari separuh. Sebahagiannya ialah saya voice note dekat diri saya sendiri. Saya voice note, kemudian saya akan susun balik voice note saya, dan saya tulis balik daripada voice note saya, kemudian saya tambah. Lepas itu baru saya ada momentum untuk menulis. Tu certain orang certain jalan lah, tapi itu antara benda yang saya macam terfikir-fikir. Macam nak start? Sebab biasanya saya akan tulis, saya punya biasa penulisan saya sangat-sangat pendek. Macam contohnya saya just tulis dekat media sosial pendek-pendek ataupun dekat Instagram ke. So waktu saya mula menulis buku, saya macam macam mana nak panjangkan benda ni? Tu macam benda tu adalah fikiran, tapi tak mampu nak panjangkan, jadi saya bercakap. Itu antara benda yang tentang penulisan saya sendiri. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah. Tu antara tips yang menarik juga kalau siapa yang berminat nak menulis buku kan. Mungkin boleh manfaatkan tips yang Ustaz kongsikan tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita dah dengar tadi pengalaman Ustaz menulis buku ni kan, bulan 5 tahun ni. Maksudnya separuh tahun je lah Ustaz menulis buku ni. Masya Allah kan. Mungkin idea dah lama mungkin, tapi mungkin dikumpulkan dan sebagainya kan. Betul apabila baca buku ni, saya dah baca juga buku ni, tapi mungkin speed reading dan sebagainya. Ada juga disebutkan pengalaman-pengalaman di dalam ni kan. Maksudnya apa yang Ustaz hasil refleksi Ustaz lah kepada ayat-ayat Al-Quran tentang kesedihan. Okay, insyaAllah. Jadi semua penonton nak dengar lagi insyaAllah daripada Ustaz tentang topik ni, insyaAllah. Jadi kalau kita tengok para Nabi dulu pun bersedih kan. Kisah-kisah Nabi, kalau kita tengok Nabi Yaqub kan, sehingga matanya putih kan dan sebagainya. Dan juga kita juga mengalami kesedihan kan. Sedih sebab macam-macam lah dalam hidup kita kan, tentang apa yang kita lalui hari ni kan, musibah dan sebagainya, kita bersedih, kita gelisah dan sebagainya kan. Jadi nak tanya Ustaz lah, ataupun mungkin Ustaz boleh respon tentang apa beza kesedihan kita dan para Nabi dahulu lalui. Apa yang boleh kita belajar daripada peristiwa kesedihan mereka kan. Dalam Al-Quran Allah hadirkan cerita ataupun kisah-kisah. Jadi sebenarnya apa yang Al-Quran nak kita belajar sebenarnya daripada kisah-kisah mereka ni? Mungkin Ustaz boleh terangkan insya-Allah. Setiap daripada kita akan ada struggle masing-masing. Which is contohnya, kalau let's say kita nampak orang tu macam tak ada struggle, kita pun kata, dia ni hidup lebih mudah daripada aku. Tapi sebenarnya setiap orang, level masing-masing, level tempat dia ada struggle. Ada kesedihan dia sendiri, ada benda yang disorok, ada benda yang dia tak mampu nak cerita pada orang lain. Ada satu waktu, kalau macam saya tengok cerita apa tak, tapi ada satu part tu dan saya rasa macam saya sangat bersetuju dengan kata-kata, iaitu dalam hati kita ni ataupun dalam diri kita ni, dia seakan-akan ada satu bilik, yang mana bilik tu ada benda yang kita simpan, yang kalau boleh kita tak akan jemput sesiapa pun untuk masuk dalam bilik. Walaupun orang tu yang paling akrab dengan hidup kita, tapi kita akan mampu untuk buka langsung benda tu, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab Allah SWT memang tahu, jadi kita boleh cerita apa saja dengan Tuhan. Tapi kiranya dalam hati kita ni ada, ataupun dalam jiwa kita ni ada benda yang kadang-kadang kita simpan. Dan benda tu juga sebenarnya bukan sesuatu yang hanya pada kita, tetapi orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang lama. Dan Allah SWT gambarkan apabila Allah menceritakan sesuatu dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, Allah beritahu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah ikut setiap orang, dia ada macam-macam perspektif. Ada orang dia kata cerita ni terbaik sebab sekian-sekian. Baru ni keluar Spider-Man. Mungkin orang kata cerita Spider-Man ni power sebab sekian-sekian. Dia ada trilogi, dia ada naratif sejarah yang lama, dia ada memori tentang Spider-Man yang lama. Kemudian kita rasa macam Spider-Man ni best dan sebagainya. Macam-macam contoh lah. Bila kita nak kata satu cerita tu best, dia ada macam-macam. Boleh jadi orang kata sebab menyentuh emosi. Ada orang kata sebab dia menyentuh akal kita. Ada orang kata sebab dia menyebabkan kita memahami pelbagai jenis budaya. So, pelbagai jenis bentuk perspektif apabila kita mengatakan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala, Allah di atas segala perspektif. Allah di atas segala apa yang kita ukurkan. Miqyas ataupun kayu ukur yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita ialah di atas segala-galanya. Allah mengetahui yang paling terbaik kepada kita, dan Allah sediakan kepada kita kisah-kisah yang kita lihat dalam Al-Quran. Dia tidak begitu details. Dia bukan buku sejarah. Dia bukan buku yang menceritakan data berkenaan dengan ini berlaku pada tarikh ini. Kalau tak Al-Quran akan jadi besar, tebal sangat-sangat. So, kalau contohnya Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Tapi bila kita tengok dalam Quran ada lebih kurang 2 muka surat saja untuk menceritakan tentang berkenaan dengan pengalaman Nabi Nuh AS 950 tahun. Sebab Allah tahu apa yang paling terbaik. Kisah apa, babak apa yang paling terbaik untuk kalau disampaikan kepada kita, dia kena dengan jiwa kita boleh get the point dan kita boleh berdiri dengan baik. Itu ialah tentang kisah-kisah Al-Quran. So itu, bila kita nampak kisah Al-Quran, dia bukan asatirul awwalin. So macam orang dulu kata, dia kata, ala ini kisah-kisah dongeng. Allah kata, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata ini hanyalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Macam apa point cerita orang dulu pada kita macam tu. Tapi Allah bagi tahu ini bukan asatirul awwalin. Inilah ahsanul qasas. Dia kisah yang benar dan disampaikan dengan cara yang paling terbaik. Disampaikan kepada kita oleh Tuhan yang mengetahui hakikat kehidupan kita yang paling terbaik. Itu tentang, kita boleh kata, latar belakang untuk kita memahami kisah-kisah Al-Quran supaya kita faham apa yang ada dalam Al-Quran sangat selektif. Apa yang ada dalam Al-Quran itu sangat-sangat penting untuk kita fahami. Dia bukan hanya Quran tu secara keseluruhan sebagai lautan, tapi setiap ayat tu satu lautan. Setiap ayat tu dia ada lautan-lautan yang dalam untuk kita masuk ke dalamnya. Untuk kita dapat mutiara. Untuk kita dapat sesuatu yang besar di dalamnya. So kalau kita tengok, orang-orang terdahulu yang bila Allah contohnya tentang kisah ibu Nabi Musa AS, ketika membuat satu keputusan untuk meletakkan anaknya Musa AS di atas Al-Yam, iaitu sungai Nil, letak atas sungai Nil, dan kemudian meninggalkan. Lalu dia pun rasa macam jiwanya fazira, kosong. Dia rasa macam, aku buat apa ni? Itu ialah benda yang bila kita buat satu keputusan besar dan kita pun rasa macam, betul ke keputusan aku? Maka dia pun mula merasakan sesuatu yang tak kena dan sebagainya. Itu ialah benda yang human being lalu. Nabi SAW rasa sedih, kita rasa sedih. Nabi Musa rasa lepas dia terpukul seorang lelaki kemudian meninggal, dia rasa macam cuak, rasa macam takut, rasa macam macam mana nak hadap dengan Fir'aun ni. Maka dia sampai berlari ke Madian. Bayangkan daripada Mesir pergi Madian, jauh dulu. Sampai ke Madian, kemudian perlukan 10 tahun untuk memerlukan kekuatan supaya kembali semula untuk bertemu dengan Fir'aun. Which is setiap kisah-kisah Al-Quran, dia cerita tentang bagaimana struggle, bagaimana apa yang mereka lalui saja. Bezanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kisah ini untuk Allah bagi tahu kepada kita, mereka ini ialah orang yang mendapat hidayah. Mereka menguruskan kesedihan ini macam mana?
Mereka menguruskan, sebab kita akan jumpa dua ekstrim bila kita menguruskan kesedihan. Satu orang yang betul-betul kalau ini saya rasa saya ada tulis dalam buku saya bahagian awal-awal, iaitu saya letakkan kita boleh jumpa dua ekstrim dalam kita menguruskan kesedihan, iaitu satu yang terus mengatakan hal ini tak ada langsung urusannya dengan agama. Kemudian satu lagi yang mengatakan hal ini ialah kesannya ataupun kita macam terus sinkronis dengan agama. Sebab tu contohnya kesan yang pertama, orang akan kata agama ni dia macam dia tak ada perspektif untuk sampaikan kepada kita tentang kesedihan. Satu lagi perspektif, satu lagi ekstrim yang kedua ialah dia mengatakan kalau orang tu bersedih terus lemah iman dia. So dua-dua ni ialah satu keadaan yang tidak stabil ataupun dalam keadaan yang tidak seimbang. Sebab kalau kita masuk yang kebelah sana pun takkan kita nak kata Nabi Yaqub AS yang wabiyaddat ainahu, sampaikan dalam surah Yusuf, wabiyaddat ainahu, telah putih matanya sebabkan kesedihan, sebab huzun, sebab sedih tu menyebabkan putih matanya. Takkan kita nak kata Nabi Yaqub telah lemah imannya. So, dan dalam satu keadaan pula, takkan kita nak kata bahawasanya langsung tak ada kaitan antara kesedihan dan juga keimanan. Sebab dua-dua tu ada kaitan. Sebab iman dia akan menyebabkan kita dapat mengurus kesedihan dengan baik. Iman menyebabkan kita kita melihat dunia ini dengan lebih baik, tetapi tidaklah menyebabkan iman tu menafikan perasaan. Iman tidak menafikan perasaan, tapi iman menguatkan kita untuk menghadapi perasaan itu dengan jalan yang paling terbaik. So itu yang kita belajar berkenaan dengan bila kita lihat kisah-kisah Al-Quran, dia meraihkan kita punya kemanusiaan dan juga dia menawarkan kepada kita keseimbangan. Which is setiap daripada kita akan lihat setiap daripada kisah-kisah itu tiada langsung yang, kalau contohnya kisah sedih oleh orang-orang beriman ni, pergantungan mereka kepada Allah SWT itu memang kuat, sangat kuat. Which is mereka membawa kesedihan itu akhirnya kepada Allah SWT, tetapi kesedihan yang mereka bawa kepada Allah itu bukan maksudnya mereka menafikan kesedihan itu. Dia meraihkan, dalam masa yang sama dia menyalurkan pada tempat yang itu. Itulah sebab sedikit Allah. Jazakallah khairan Ustaz untuk soalan tadi tu. Masya Allah. Dan kalau kita tengok buku Ustaz ni, bagi siapa yang ada di tangan masing-masing buku Mendakap Kesedihan dengan Al-Quran ini, kita tengok Ustaz ada letak dalam buku ni 4 bahagian. Bahagian pertama tentang menangis itu manusiawi, yang kedua move on daripada kesedihan, yang ketiga berdamai dengan takdir, yang keempat pergelutan dalam perhubungan. Dan ada satu ekstra daripada Ustaz, iaitu tadabbur 3 surah, 3 surah yang mana diturunkan sewaktu Nabi sedang bersedih, kan? Masya Allah. 3 surah iaitu surah Ad-Duha, surah Al-Kawthar dan juga surah Yusuf. 3 surah ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika saat Nabi sedang mengalami episod kesedihan dalam hidup baginda. Masya Allah. Dan saya tertarik dengan bahagian kedua ni Ustaz. Ustaz ada menyebutkan tentang move on daripada kesedihan. Move on daripada kesedihan. Dan Ustaz ada bawakan kisah Nabi Yusuf serta abangnya dan juga Nabi Yaqub, ayah beliau. Jadi kita boleh tak Ustaz share sedikit kisah yang Ustaz ada ceritakan di dalam buku ini, iaitu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ataupun tentang Nabi Yusuf ini pun juga boleh, ataupun kisah-kisah yang Ustaz rasa seronok lah, Ustaz, favorite Ustaz, kisah tentang kesedihan dalam Al-Quran yang menjadi favorite Ustaz. Dan kita tengok dalam buku ni pun Ustaz ada highlight satu bab tentang kisah Nabi Yusuf dengan ayah dia. Jadi mungkin boleh Ustaz komen tentang soalan ni, insya-Allah. Ustaz kena unmute. Okay, move on daripada kesedihan antara bab yang hujung-hujung saya tulis. Saya tersentak ataupun saya terhenti apabila Nabi Yaqub AS menyebut ya asafa ala Yusuf. Oh, kesedihanku ke atas Yusuf. Dia merupakan satu fasa yang bila saya baca, sebelum tu dia Nabi Yaqub dia berpaling dulu daripada anaknya lepas anaknya memberitahu bahawa si Bunyamin hilang. Saya beritahu dulu berkenaan dengan latar belakang supaya semua faham.
apa yang kita ceritakan. Untuk lebih dalam boleh beli buku ni. Tapi kiranya saya dalam buku ni saya tidaklah cerita detail, sangat-sangat detail. Sebab saya nak meringkaskan supaya kita boleh jadikan buku ni sebagai easy reading, supaya pemahaman ataupun kita tak ada perlukan masa yang begitu panjang untuk habiskan buku ni. So Nabi Yusuf AS, dia melalui episod hidup dibuang, dibuli oleh adik-beradik. Kadang-kadang kita rasa dibuli itu something yang menyebabkan kita tak ada keyakinan. Ini yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS. Dalam adik-beradik, dia rasa terpinggir, terbuang. Dia dibuli sebagainya. Kemudian diletak dalam perigi, ditinggal dalam perigi. Kemudian bila letak dalam perigi, ada orang daripada kafilah tengok dia, ya bushra hadza gulam. Dia gembira sebab ada budak ni, tapi bukan kegembiraan tu lantaran dia seronok sebab ada budak ni, dia boleh bagi makan ke apa ke, tapi kerana isu kehidupan yang menekan mereka, menyebabkan mereka nampak budak sebagai bahan dagangan, barang dagangan. Dia melihat sebagai barang dagangan. Sebab tu pada ayat seterusnya Allah SWT bagi tahu mereka menjualnya dengan harga yang murah. Maksudnya mereka tak kenal siapa ni, mereka pandang budak ni just sebagai budak, kemudian mereka boleh jual macam tu saja. Antara tafsirannya berkenaan dengan orang melihat Yusuf AS, dan dia tak ada pun nak sibuk-sibuk sangat tanya berkenaan dengan awak datang daripada mana, kamu datang daripada mana, nak hantarkan ke rumah ke tak. Tak siapa pun kisah. Tapi orang kisah pasal perut sendiri saja. So menyebabkan Nabi Yusuf ni dah lah dibuang, dibuli, kemudian sampai kat situ tak ada siapa pun nak dengar suara dia. Kemudian sampailah Al-Aziz ambil dia, barulah dia mula mendapat tempat. Tapi kehidupan dia kemudian jadi hamba, lalu kemudian membesar, sampailah masuk penjara balik. Kemudian itu satu babak. Kiranya Nabi Yusuf itu kehilangan. Tapi sekarang kita nak cerita berkenaan dengan orang yang berada kat rumah. Itu Nabi Yaqub AS, ayah. Seorang ibu ayah, dia takkan senang kalau anak dia tak balik. Takkan senang kalau saya tak ada anak lagi lah. Saya kahwin pun belum. Tapi for sure lah macam Ustazah Nik Fatimah atau rakan-rakan, tuan-tuan perempuan yang mungkin dah ada anak, akan rasa risau. Saya pun kadang-kadang kalau macam contohnya ibu suruh ambil adik, kemudian nak pergi ambil adik, kadang-kadang saya terlewat sikit. Tiba-tiba saya sampai kat sekolah tu, saya tak nampak adik saya. Saya pun rasa macam, ya Allah, dah mula menyesal lah kenapa lah pergi lewatkan sikit. So kita dah mula tercari-cari, kita pun risau. Which is, bila ada budak dalam rumah, kemudian dia hilang, tu bukan benda yang kita boleh relax. So macam tu juga Nabi Yaqub AS. Apabila kehilangan, dia bukan Nabi Yaqub pun rasa macam, sabarlah nak buat macam mana. Mufti dalam kitab Ma'ariful Quran, Mufti Maulana Mufti Muhammad Syafi, beliau menyebutkan berkenaan dengan Nabi Yaqub sebenarnya usaha pergi macam-macam tempat untuk cari Nabi Yusuf AS. Usaha. Tu dapat Sabrun Jamil tu. Dia macam betul-betul usaha, kemudian tak tahu nak buat apa, dah tanya dekat anak-anaknya tak boleh apa semua. Kiranya dia menyimpan lama. Kemudian tahun demi tahun berlalu, anak-anaknya sangkakan, mungkin ayah dah okey kot. Mungkin papa dah okey, tak ada hal. Kemudian berlakunya kemarau berlaku, kemudian mereka pun pergi ke Mesir, kemudian mereka balik semula daripada Mesir, dan kali kedua mereka perlu ke Mesir tu, mereka perlu bawa adik yang kedua, Bunyamin. Untuk pengetahuan, Bunyamin dan juga Yusuf AS ni daripada ibu yang sama. Mereka berdua daripada ibu yang sama, dan dia antara anak yang kerap juga dibuli oleh abang-abang. Jadi Bunyamin perlu dibawa ke Mesir untuk dapatkan makanan, sebab prosedurnya ialah untuk mendapatkan bahan makanan, untuk mendapatkan bekalan. Setiap orang yang mampu untuk datang, dia perlu datang sendiri. Dia tak boleh bawa macam tagkan nama orang ni, dia ada kat rumah saya. So macam nak tahu orang tu ada kat rumah, dia kena datang. So dia ada beberapa prosedur. So itu antara prosedur yang dibuat oleh Mesir untuk orang dapat bantuan makanan. So mereka bawa Bunyamin. Lepas tu Bunyamin hilang pula. Lepas Bunyamin hilang, dia pun bagi tahu kat ayah dia hilang. So gaya abang-abang dia macam dia daripada benih yang bermasalah, tetapi dia pokok, dia keluar lagi pokok yang baru. Macam sebelum ni dihilangkan Nabi Yusuf AS. Sekarang dihilangkan Bunyamin. Kemudian
dia rasa macam dia mempertahankan diri dia. Kalau kita tengok perasan dalam surah Yusuf, kita dapat perasan abang-abang Yusuf dia akan banyak menggunakan lafaz penegasan, inna. Sesungguhnya kami ini akan menjaga dia, sesungguhnya kami ini akan jadi abang yang baik. Sesungguhnya dia menegaskan untuk dia terpaksa meyakinkan seseorang bahawasanya dia ada kualiti tu. Sebab dia orang tak ada kualiti tu. Sebab tu dia orang terpaksa meyakinkan ayah dia mereka ada kualiti tu. So bila dah hilang tu, Nabi Yaakob tunjukkan sisi bahawasanya dia dah buta matanya. Bayangkan kesedihan yang lama. Kemudian bila berlaku keadaan itu, Nabi Yaakob berpaling daripada anak-anaknya sendiri. Which is kita dapat nampak, kalau kita bila baca tafsir dan sebagainya, menunjukkan bahawasanya kita boleh untuk kita berpaling sekejap daripada orang kerana kita tidak mampu untuk teruskan lagi perbualan, conversation. Sebab kita tak mampu nak lepaskan lagi. So saya rasa macam itu fasa yang sebelum kita tengok Nabi Yaakob sendiri merasakan tak mampu untuk cakap dengan anak-anak sendiri, kemudian dia berpaling. Kemudian dia kata, ya asafa ala Yusuf. Dia menyeru abstrak idea, kesedihanku ke atas Yusuf. Tapi yang hilang Bunyamin. Tapi dia sebut Yusuf. Ini juga menarik sebab Imam Ar-Razi dia ada satu keluarkan istilah, saya tak ingat istilah bahasa Arab dia apa, tapi kita bila dikaitkan dengan pemahaman psikologi, kita boleh panggil sebagai trigger. So benda yang lama datang semula lepas kita tertrigger dengan benda yang baru. Contohnya macam let's say kita ada bergaduh dengan seseorang yang menyebabkan kita terluka, kemudian kita dah lalui hidup dengan baik selama 10 tahun, tiba-tiba tahun yang ke-11 ada orang yang lain tapi dia buat benda yang hampir sama menyebabkan kita teringat balik. Ataupun contohnya ada ibu ni, dia kehilangan anak dah 10 tahun dah hilang, dia dah okey dalam hidup dia, tapi rupanya dia masih menyimpan. Lepas 10 tahun tu, bila kita tengok ibu ni tiba-tiba ternampak anak yang macam iras-iras macam anak dia. Kemudian dia tiba-tiba terduduk, menangis balik, rasa macam ya Allah, dia teringat balik ke anak dia. Bayangkan dah 10 tahun berlalu, tapi rupanya emosi tu masih tersimpan. So sebab tu kalau kita tengok Nabi Yaakob, dia menyeru Yusuf. Dia menyeru kesedihannya ke atas Yusuf. Sebab apa? Sebab dia trigger. Dia kembali balik tentang kesedihan yang dulu hilang anak kecil. Sampai terfikir, ya Allah, apalah jadi dengan anak aku sekarang. So itu antara fasa yang saya boleh tengok, bila kita belajar bahawasanya Nabi Yaakob alaihissalam setelah bertahun-tahun, dia masih tak hilang kesedihannya. Ibaratnya ayat yang macam kita kata sebagai move on. Dia tidak move lagi daripada benda tu. Dia masih ada dekat dalam jiwa. Dan kalau kita tengok respon anak-anak Yaakob kepada Nabi Yaakob alaihissalam, yang lain tu dia kata, tafta'u tazkuru Yusuf. Ayat dia. Dia macam ayah ni tak habis-habis ingat Yusuf. 12. Subhanallah. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Pada ayat 85. Ayat 85 ni mereka berkata demi Allah, tallahi, dia bukan guna wallahi. Kalau tallah ni lagi dia macam biar betul, dia macam sangat-sangat menegaskan lagi. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, wahai engkau ayah tak habis-habis lagi nak ingat Yusuf sampai menghidap penyakit yang berat, hatta takuna haradan, sampai penyakit yang berat, itu sampai buta. So ibaratnya macam anak-anak Yusuf, anak-anak Nabi Yaakob sedang bercakap, abang tak reti nak move on sampai sekarang. Macam tu. Tak move on lagi. So saya lihat bila ayat ni Allah SWT kekalkan, dan Allah tak kritik Nabi Yaakob AS berkenaan dengan apa yang Nabi Yaakob rasa. So dia menunjukkan bahawasanya Allah meraihkan kadang-kadang ada orang dia memerlukan masa yang sangat panjang untuk move on. Dia masih tersimpan. Lepas dah puluh-puluh tahun dia masih tersimpan. Antara perkara yang kita tekankan dalam move on iaitu kita kena belajar untuk kita move forward ke depan. Kita boleh buat something yang tak adalah maksudnya menyebabkan kesedihan itu mengganggu fungsi hidup kita. Kita tak nak sampai kesedihan itu mengganggu hidup kita. Walaupun kita dapat lihat dalam Al-Quran ni Allah SWT meraihkan kita kalau lewat move on pun tak, sebab kita punya cognitive capacity yang berbeza-beza.
So menyebabkan kita kadang-kadang lewat move on, ketidakmampuan untuk teruskan, sentiasa teringat-ingat. Tapi itu tidaklah menyebabkan kita kena hidup dalam masa lalu. Itu tidak menyebabkan kita kena sentiasa bersedih. Tapi kita kena sentiasa move forward. Jangan mengganggu sampai mengganggu fungsi kehidupan kita. Seperti yang Nabi Ya'qub lakukan. Wallahualam. Itu asal beringkas. Saya rasa macam saya banyak terpanjang. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya ada soalan terus, boleh tanyakan. Saya prefer kalau contoh macam kita boleh buat santai-santai saja, sebab kalau macam mungkin tak perlu nak, saya tak sure saya perlu kat ulas dalam buku ni secara lebih panjang ke apa, sebab saya tulis dalam keadaan yang mudah sahaja difahami, insyaAllah. Okey, jazakallah khairan Ustaz untuk respon kepada soalan tadi. Jemput peserta, kalau ada soalan boleh tanyakan di ruangan komen, insyaAllah kita akan bacakan terus kepada Ustaz. Dia ada satu soalan Ustaz, insyaAllah kita raikan terus, boleh Ustaz? Boleh. Sebelum kita teruskan dengan soalan yang kita dah ni, insyaAllah. Ustaz, apa perkara ataupun amalan yang perlu diamalkan supaya kita tidak terus hanyut dalam kesedihan? Kesedihan ni dia perlu kita kena lepaskan dia. Dia bukan disimpan. Dia menyebabkan kita hanyut dalam kesedihan ni apabila kita tidak menyalurkan dia, kita tak lepaskan dia. Sebahagian orang kadang-kadang dia lepaskan sesuatu emosi tu dengan cara yang salah. Sebagai contoh, dia marah, kemudian dia campak-campak barang. Dia jatuhkan itu, jatuhkan ini. Sebab mungkin benda yang dia belajar daripada orang-orang terdahulu dia, ataupun setelah orang terdahulu dia macam terlalu Melayu sangat kan. Orang-orang yang ada sekitar dia. Dia melihat orang-orang yang sekitar dia, cara untuk melepaskan kemarahan tu begitu. Tapi bila dia buat kemarahan tu begitu, cara tu dia menyebabkan kemarahan dia tak sepenuhnya terlepas, bahkan membina masalah-masalah yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita daripada kisah-kisah Al-Quran untuk melepaskan emosi yang tidak stabil itu, tapi lepaskan dengan cara yang baik. Beritahu saja kita marah, cakap saya tengah marah, saya perlukan masa, saya tengah sedih sekian. Ini antara benda yang penting untuk kita lepaskan kepada orang yang tepat lah. For sure orang yang tepat. Sebab kadang-kadang macam contohnya bila Nabi SAW berasa sedih bila sahabat tidak dengar katanya waktu tu dalam perjalanan pergi ke Mekah. Kemudian ada peristiwa Allahumma salli ala Muhammad, tiba-tiba tak datang dalam fikiran. Apa ya Ustazah? Yang baginda SAW pergi ke Mekah tapi tak dapat nak tunaikan umrah, kemudian berlakunya satu benda. Hudaibiyah. Okey. Ya, Hudaibiyah. Berlakunya perjanjian Hudaibiyah. So waktu perjanjian Hudaibiyah tu sahabat tak nak dengar langsung katakan Nabi. Bayangkan dah depan dia, macam ibaratnya dekat borderline dah untuk masuk ke Mekah. Tapi tak dapat masuk, dia kena patah balik. Sekarang dia orang kena cukurkan kepala. So sahabat rasa kecewa. Kenapa ikut perjanjian ni? Kenapa? Dan Nabi SAW luahkan kepada isteri dalam keadaan rasa kesedihan. So luah ni satu benda yang penting. Ada orang salah faham berkenaan dengan luah ni. Orang kata luah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam Nabi Ya'qub buat. Dia meluah ni ialah sesuatu yang kita kena buat dulu. Kalau kita ada support system yang betul, support system yang okey, ada orang yang kita percaya, kita kena cerita juga kepada orang, sebab itu ialah keseimbangan yang perlu ada dalam jiwa kita. Jiwa kita perlukan orang lain. Jiwa kita perlukan didengari. Itu benda biasa. Dan juga kita kena juga luah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah satu-satu pergantungan yang kita ada. Perkara atau amalan kita ada doa ataupun macam misalnya daripada Puan Rin Rahman, misalnya kesedihan yang kadang-kadang kita baca sendiri ayat ni ialah kita ulang kembali apa yang Nabi Ya'qub sebut apabila Nabi sedih, iaitu innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kalau dalam surah Yusuf ayat yang ke 86. Surah Yusuf ayat yang ke-86. Nabi Ya'qub menyebutkan bahawasanya sesungguhnya innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku mengadukan innama ashku bathi, kesedihan, bathi wa huzni, sebenarnya dua-dua tu kesedihan, bathi wa huzni. Tapi ulama juga menafsirkan bathi ni ialah kesedihan yang sudah terpendam lama, antara tafsirannya terpendam sangat lama, dan juga huzni, kesedihan yang datang ke ataupun tiba-tiba datang ke.
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan benda tu, ya innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya Allah, aku sebenar-benarnya, sebetul-betulnya, innama, hanya adukan benda ni yang betul-betul faham tentang kesedihan yang telah lama hilang, telah lama terpendam, lalu terbuka kembali hanya kepadamu, ya Allah. Begitu juga dengan kesedihan yang tiba-tiba datang, kesedihan yang mungkin tidak dipendam daripada lama atau baru sampai, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara perkara yang kita boleh amalkan juga. Dan satu lagi ialah tentang kita punya kehidupan. Kadang-kadang kita hanyut dalam kesedihan ni apabila kita layan perasaan, maksudnya menangis tu okey, sebab kita perlukan a good cry. A good cry sentiasa penting untuk memastikan kita, dia macam bila kita dah menangis lepas, kadang baru kita bangun pagi tu kita akan rasa macam terlega sikit sebab kita dah lega dan lepas. Tapi satu lagi benda ialah bagaimana kita membina habit, perubahan kecil dalam kehidupan kita supaya kesedihan itu dapat dibuka ataupun kesedihan itu dapat diurus dengan baik. Sebagai contoh, kadang-kadang ada orang tu sedih tapi dia cenderung untuk dia dekat bilik dia tutup tingkap, tutup selangsir, tutup apalah semua benda yang menyebabkan dia tak boleh nak keluar. Tapi sebenarnya penting untuk pagi dia buka pagi, bangun sedikit awal daripada pagi itu, tahajud dan sebagainya. Tetapi antara benda yang lain kita boleh lakukan ialah kita merasai perubahan udara daripada pagi kepada naik sikit, like macam pukul 6.30 pagi tu kan sampai pukul 7 kita keluar berjalan, rasa udara tu. Itu antara benda yang dia membantu untuk kita healing. Dia membantu untuk kita semakin pulih daripada kesedihan. Kita kemas rumah kita. Sebab setiap benda-benda kecil, sebab kita tak perlu nak, sebenarnya kita punya habit ni, kita tak perlu nak bila kita nak jadi kita baik sepenuhnya dalam kesedihan, kita tak perlu nak tukar sepenuhnya habit kita, tapi dia macam twist sikit saja daripada habit kita. Contohnya macam kita bangun 15 minit sikit daripada awal sebelum ni. Contohnya biasa bangun pukul 6, kita bangun 15 minit awal atau 20 minit lebih awal, mandi sekejap, solat dan sebagainya, pergi subuh, kemudian pergi kemas rumah lepas subuh tu, kemas. Biasakan diri dalam keadaan habit yang lebih baik. So benda tu juga membantu kita untuk kita strong dalam menghadapi kesedihan. Maksudnya kita kena nangis, kemudian lepas tu kita lepaskan diri kita dengan cara kita bina habit yang baik. Wallahualam. Masya Allah, menarik Ustaz. Tadi ada yang komen kat sini, a good cry, nice word yang dapat belajar hari ni kan. Dan ada yang tanya juga, apabila kita hadapi kesedihan dan terus pasakkan dalam hati bahawa kita redha, tetapi setelah bertahun berlalu namun kesedihan itu masih membuatkan kita mengalirkan air mata, adakah itu kesedihan yang tercela ataupun adakah kita tak redha dengan kesedihan tersebutlah? Mohon pandangan Ustaz. Redha sebenarnya dia sentiasa memerlukan proses yang panjang. Dia bukan redha ni dia bukan tiba-tiba, contohnya benda tu berlaku tiba-tiba kita rasa okey saja. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, Abdul Rahman bin Auf bertanya, kau pun wahai Rasulullah, yakni kau pun menangis wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah jawab, mata ini mengalirkan air mata, hati ini merasakan kesedihan, tapi lidah ni takkan pernah mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Itu jawapan Nabi. Nabi kata, mata akan mengalir, hati kita akan sedih, tapi lidah takkan mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dan kemudian Nabi tutup kata-katanya dengan, sesungguhnya pemergianmu wahai Ibrahim sangat menduka citakan kami. Waktu tu kehilangan anak Nabi. Lalu Abdul Rahman bin Auf tanya, kau pun menangis wahai Rasulullah? Sebab waktu tu dia macam ada satu view, Nabi ni mesti strong, Nabi ni mesti kuat, kalau hilang pun terus macam cepat redha saja. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita bahawasanya redha itu satu proses. Kita tak akan mengatakan sesuatu sebab kita tahu bahawasanya Allah akan sentiasa memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Takdir tu sentiasa okey. Takdir tu sentiasa membuka jalan kita yang lebih baik. Tapi menerima itu memerlukan proses, itu ialah sebahagian daripada proses kemanusiaan. Itulah sebahagian daripada proses kemanusiaan. Kalau kita tengok contohnya ibu Nabi Musa AS, jiwanya kosong, dia rasa macam nak lepaskan apa yang dia lakukan kepada orang. Adakah ketika itu dia
beliau tidak redha ataupun beliau rasa macam takdir itu tidak okey, ataupun Nabi Yaqub alaihissalam, adakah dia menangis selepas bertahun-tahun itu tandanya tidak redha? Kita kena bezakan antara kita meraihkan kesedihan dengan satu benda iaitu redha. Redha ni iaitu kita kena meyakini bahawasanya apa sahaja yang Allah berikan kepada kita ada hikmahnya. Berat, tapi Allah SWT yang memiliki segalanya, dan Allah mengetahui apa yang akan ya'lamu wa baina aydihim wa khalfahum. Allah tahu apa yang berada di depan, Allah tahu yang berada di belakang, dan Allah tahu berkenaan dengan diri kita. Tapi Allah sediakan sesuatu kepada kita. Maka ini kita perlukan proses. Dia tak perlu ditekan. Itu respon secara pendek berkenaan hal itu. Okay, sekaligus Ustaz dah menjawablah tadi soalan Puan Adila bagaimana nak mendidik hati secara konsisten untuk redha kan. Jadi untuk redha ni memerlukan masa kan, bukan secara masa yang pendek lah untuk capai perkara tersebut lah. Seperti mana yang Ustaz satu lagi, kalau saya boleh tambah Ustazah. Boleh Ustaz. Kita jangan hanya duduk dalam ruang lingkup kita sahaja semata-mata. Apabila kita banyak duduk kat ruang lingkup, iaitu kita tidak keluar daripada kita, kadang-kadang kita ada kecenderungan untuk kita mengatakan bahawasanya orang lain tak pernah rasa aku, ataupun orang lain tak pernah faham. Memanglah orang lain tak akan faham kita. Itu ialah benda yang betul tentang berkenaan dengan ketidakfahaman orang kepada kita. Tapi maksudnya kadang-kadang bila kita duduk dalam kesendirian ataupun duduk dalam kelompok kita akan cenderung untuk mengatakan hanya kita yang rasa yang paling teruk. Hanya kita yang lalui benda yang paling teruk di dunia ini. So benda tu menyebabkan kita sekali-sekala kita perlu keluar. Sebab tu dalam Al-Quran contohnya macam kadang-kadang denda melibatkan kena bagi makan 80 orang miskin dan sebagainya. Kita kena buat baik dengan orang miskin dan sebagainya. Sebab khidmah dalam agama, kita memberikan makan, kita pergi situ, pergi sini, bagi bantuan. Kita jumpa dengan orang, contohnya macam saya pergi masuk Syria dan sebagainya. Pertemuan kita dengan mereka itu sebenarnya satu healing juga. Kita beri sesuatu pada mereka ialah satu healing juga. Kita menyembuhkan diri kita dengan cara begitu. Kita memberikan sesuatu. Dan kita akan melihat bahawasanya kita berkongsi dalam hal ini. Allah. Kalau kita rasa kita yang terlalu sedih, kita fikirlah ada orang lain lagi yang diuji dengan kesedihan yang lebih daripada kita. Ustaz kan? Betul. Masya Allah. Dan ada kita raikan juga soalan di Facebook, insyaAllah. Ustaz, bagaimana pula dengan keadaan hati yang tiba-tiba rasa kosong walaupun duduk dalam keramaian? Maksudnya adakah sebab kesedihan juga atau macam mana Ustaz? Itu adalah salah satu kompleksiti dalam human punya jiwa. Jadi sangat-sangat menarik untuk kita fikirkan. Kadang-kadang dalam keramaian kita kesunyian. Gitu. Kadang-kadang kita rasa macam kita teramai gila, tapi kita rasa macam kita sunyi, kita macam tak ada siapa, kita tak didengari dan sebagainya. Itu antara benda yang berlaku. Termasuklah kalau contohnya kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat, misalnya dalam surah Yusuf sendiri, kita akan lihat kadang-kadang ada kesunyian yang dilalui oleh Nabi Yaqub sendiri, iaitu tak ada support system ataupun tak ada keluarga yang betul-betul memahami. Ada satu ayat dalam Quran Allah gunakan orang yang berkahwin ini sebagai muhsinin daripada hasana, iaitu sesuatu yang tembok, satu keadaan tembok, which is keluarga ni sifatnya, lelaki yang berkahwin ni dia seperti membina tembok yang selamat dalam keluarga dia, iaitu dia bina safe space. Keluarga itu idealnya ialah sifatnya ialah seseorang boleh cerita apa sahaja tanpa dihukumi, seseorang boleh cerita apa sahaja kerana mereka ialah orang yang membesar sama-sama. Dia tak macam orang luar, dia macam kalau contoh orang luar, contoh ada something berlaku, dia akan ukur orang tu pada perspektif ataupun pada jangka masa yang pendek, ataupun dia ukur orang tu dengan kehidupan dia. Tapi family, bila kita nak cerita pasal family kita akan nampak dia daripada dia kecil sampai dia besar. Itu sifat family. Tapi walaupun idealnya sifat family begitu, dia ada safe space, ruang yang selesa sebagainya, tak semua family macam tu. So kadang-kadang dalam ruang family pun ada orang yang dia kesunyian, dia macam tak ada orang dia nak cerita dan sebagainya. Ini antara tanda, atau kita kata itu antara jiwa-jiwa yang dalam keadaan kesedihan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan segala jenis jiwa. Segala jenis jiwa. Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan tadi. Kita ada lagi beberapa lah soalan untuk Ustaz dan kita menjurus kepada topik inilah. Sebenarnya kalau kita, tadi pun Ustaz ada sebutkan tentang kesedihan, kalau kita sebut jangan sedih, kita kena optimis,
kita tak boleh negatif, kita kena sentiasa positif kan. Manusia ni, setengah manusia dia melihat kesedihan ni satu yang negatif. Tak boleh sedih langsung macam tu kan. Jadi nak dengar juga respon Ustaz tentang soalan ni, dan bagaimana sebenarnya Al-Quran merespon secara direct lah tentang kesedihan ni, terhadap kesedihan ni. Wallahualam. Ada beberapa emosi yang kita panggil sebagai emosi negatif dalam kehidupan kita, seperti contoh kesedihan, kegeraman, kemarahan dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW sendiri, Nabi pernah disebut la taghdab, jangan marah, ataupun amsik alaika lisanak, tahan lisan kamu daripada berkata sesuatu. Bila kita tengok dalam beberapa hadis ini, contohnya macam misalnya la taghdab, jangan marah, adakah maksud Nabi SAW jangan marah langsung? Maksudnya adakah Nabi menafikan kemanusiaan kita? Sebab Nabi SAW seperti yang didescribe oleh isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ialah akhlaknya ialah akhlak Al-Quran. Baginda ialah akhlaknya Al-Quran. Maksudnya, sebab saya kadang-kadang bila kita rasa resah kan, saya pernah fikir macam mana kalau kita boleh borak dengan Nabi SAW. Kita mungkin pernah ada good conversation dengan someone yang mungkin kita sayangi, ataupun mungkin dengan kawan-kawan kita. Sebab I had one, contoh macam saya pernah borak dengan kawan yang saya rasa macam segala berat yang kita rasa, bila kita borak dengan seorang kawan ni, dia good conversation ni menyebabkan kita rasa seronok, menyebabkan dia tak adalah hilang kita punya kesedihan tu, tapi at least dia membantu menguatkan kita. Macam tu. So itu ialah good conversation, sebab dia mungkin respon dia, cara dengar dia. Dan saya terfikir macam mana seorang watak yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha describe sebagai akhlaknya Quran, agaknya kalau kita borak dengan Nabi SAW, saya boleh kata mesti kita punya jiwa diredupkan dan ditenangkan sangat-sangat, sebab caranya dengar, caranya respon, subhanallah. Tapi bila kita dan bila kita fahami tentang keadaan Nabi ada kata dalam satu hadis la taghdab. Adakah maksud Nabi iaitu Nabi nak menghalang kemanusiaan seseorang, iaitu tak boleh marah? Tapi dalam hadis yang lain kita dapat lihat bahawa Nabi pun pernah marah. So Nabi ialah orang yang akan berjalan di atas kata-katanya. Apa maksud la taghdab kat sini? Maksudnya ialah jangan biarkan kemarahan kamu, antara syarah dalam hadis ni ialah jangan biarkan kemarahan kamu mendominasi kamu. Bab kata Hamka dia kata jangan biarkan saya lupa kata-katanya. Jangan biarkan emosi kamu mendominasi kecerdasan kamu. Sekitar begitulah lebih kurang. Saya tak ingat kata-katanya secara tepat. Itu maksudnya, iaitu jangan biarkan kemarahan itu mendominasi kamu sampai menyebabkan kamu membuat keputusan mengikut telunjuk kemarahan. Itu maksud la taghdab. Itu juga dalam sebahagian tafsiran Al-Quran sebut pasal la tahzan, jangan sedih kat situ. Bukan maksudnya kita menghalang diri kita daripada kesedihan, tetapi jangan biarkan kesedihan menyebabkan kita dipegang lalu membuat perjalanan atau buat keputusan yang tidak sepatutnya. Tapi bukan menghalang kita daripada kesedihan. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang seimbang dalam banyak hal. Bila kita bersabar, kita optimis. Tetapi dia bukan optimis tu, dia bukan maksudnya kita positif all the time. Maksudnya kita sampai menafikan kita punya perasaan. Tapi kesabaran itu menyebabkan, sebab kesabaran ni dia bukan pasif, dia aktif. Orang kata macam sabar lah nak buat macam ni, dia tak buat something. Tapi kesabaran juga ialah dengan cara kita melepaskan dengan menangis, kita melepaskan berjumpa dengan orang, kita usaha untuk memperbaiki diri, kita usaha untuk healing dan sebagainya. Itu salah satu perkara. Dan kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak kritik. Misalnya Allah tidak kritik pun Maryam mengatakan bahawasanya, kalaulah aku mati sebelum ni dan tidak dikenali. Ini kata-kata Maryam alaihissalam. Adakah Maryam tidak redha beliau dipilih untuk menjadi orang yang diuji dengan ujian yang sangat besar, iaitu mengandung tanpa disentuh oleh sesiapa? Maryam ialah wanita salih, sangat suci, sangat baik, sangat pribadinya sangat bersih dan juga ilmunya sangat mendalam. Tapi orang yang ilmunya sangat mendalam, jiwanya sangat bersih, hatinya sangat salih, dalam keadaan begitu pun terkeluar
daripada kata-katanya, iaitu kalaulah aku mati sebelum ni dan tidak dikenali oleh siapa. Kerana ketakutan atau ketidakmampuan untuk menghadapi ujian yang berada di depannya, iaitu ada anak keadaan tidak disentuh oleh suami. Tak ada suami pun. So kita kata itu ialah ruang manusia, iaitu kadang-kadang kita rasa macam itu biasa. Tapi kita kena, tapi kesabaran tu menyebabkan, ataupun iman itu menyebabkan kita boleh guide supaya ia tidak melampaui batas. Seperti yang hadis Nabi yang kita bacakan di awal tadi, iaitu mata akan menangis, mata ini menangis, hati ini bersedih, tapi lidah ini tak akan mengatakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah. Tidak akan mengatakan sesuatu melainkan yang diredai oleh Allah. Lepas hadis itu, tidak akan mengatakan sesuatu melainkan hanya yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okay, menarik ya apa yang Ustaz kongsikan tadi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ni apabila dia menghadapi kesedihan dan sebagainya tu, dia masih lagi menjaga lidah supaya kita tidak mengungkap perkara-perkara yang tidak sepatutnya kan. Sebab sekarang mungkin kalau kita terlalu sedih, sehingga kan kita tak perasan kita mengungkapkan sesuatu yang boleh menyakitkan lagi hati orang di sekitar kita, masya-Allah. So kita belajarlah daripada Nabi dan Al-Quran ni bagaimana untuk mengurus kesedihan ni, insya-Allah. Dan Ustaz, insya-Allah mungkin soalan yang terakhir insya-Allah untuk Ustaz, sebab kita dah 10:26. Last lah kot, insya-Allah kita nak dengar daripada Ustaz. Kesedihan ni kita kena hadapi secara moderate kan Ustaz? Seperti yang Ustaz sebutkan, kita tak boleh terlalu ekstrim dalam bersedih dan sebagainya. Jadi nak minta Ustaz lah kunci pada malam ini, ataupun mungkin Ustaz boleh simpulkan terus lah kot, insya-Allah. Sebagai take home message untuk kita semua sebagai pendengar pada diskusi buku pada malam ini, tentang kunci untuk kita betul-betul menguruskan kesedihan supaya tidak berlebih dalam emosi bersedih tu. Dan mohon kesimpulan lah daripada Ustaz untuk topik ni, insya-Allah. Baik. Saya melihat dia ada banyak cara lah ataupun kunci-kunci, sebab kita tak melihat kehidupan kita ni perlu diselesaikan dengan satu cara saja. Al-Quran meraihkan pelbagai jenis cara dan setiap cara itu ada nilainya tersendiri. Termasuklah kadang-kadang bila kalau orang itu melibatkan anxiety ataupun orang tu perlu jumpa doktor, dia perlu jumpa doktor. Kadang-kadang ada orang dia kata misalnya dia kata apa ya? Kalau kesedihan yang bersifat anxiety ataupun benda yang menyebabkan perlu jumpa pakar psikiatri, ada orang dia kata, alah, baca doa saja, tak ada masalah. Kita perlu baca doa, tapi dalam masa yang sama, kita perlu selesaikan secara sunnatullah, iaitu berjumpa dengan psikiatri. Samalah macam orang yang ada masalah, contohnya diabetes, masalah gula. Kita tak akan cakap dengan dia, semata-mata ada doa je, insya-Allah okey lepas tu. Kita akan cakap dengan dia, iaitu jumpalah doktor dalam masa yang berdoa. So keseimbangan tu ada. Selesaikan secara sunnatullah, jumpa doktor sebab dia ada masalah. Dia punya masalah utama ialah mungkin gula ke apa ke. Dia perlu jumpa doktor untuk selesaikan masalah dia. Tapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan harapan. Maka doa tu perlu ada. Sama juga sebagai contoh orang yang mengalami anxiety ke apa ke. Dia perlu jumpa doktor, psikiatri, pakar psikiatri misalnya. Tapi dalam masa yang sama, dia perlu ada doa. Dia perlu ada doa, perlu ada kekuatan, sebab harapan itu, kekuatan penyembuhan ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita perlu lalui ataupun kita kena hadapinya dengan melaksanakan sesuatu yang mengikut sunnatullah. Sebagai penutup mungkin berkenaan dengan perkara apa yang menyebabkan kita boleh jadi orang yang tidak ekstrim, contohnya dalam kesedihan, dalam kemarahan dan sebagainya, ialah macam nak lahirkan jiwa yang tenang. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'arij, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Wa idza massahu asy-syarru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'a ila al-musalli. Sesungguhnya manusia ini dicipta dalam keadaan halu'a. So Allah ceritakan tentang peribadi manusia itu, sifat dia halu'a. Halu'a ni extremely overreact. Kita overreact. Kalau dalam terjemahan dia akan terjemah sebagai bertabiat resah gelisah. Kalau kita tengok daripada contohnya tafsiran daripada Ibn Ashur misalnya, dia menjelaskan kefahaman yang kalau kita nak mudah faham tentang halu'ah ni, dia macam overreact, which is benda tu kecil tapi kadang-kadang kita reaksi kita besar-besar.
macam besar. Tapi reaksi, memberikan reaksi ni bukan benda yang asing dalam kehidupan kita. Bahkan benda tu kita perlu untuk beri reaksi. Contoh kalau let's say kita, contoh kaki kena jarum, tangan kena jarum. Kalau kita tak rasa sakit, maksudnya tak berikan reaksi, itu menunjukkan kita tidak sihat. Which is memberikan reaksi itu penting. Macam anak ataupun budak kecil, kalau dia tak menangis, contohnya macam dia lapar tapi dia diam, tak menangis. Sedangkan bahasa yang dia ada waktu tu cuma menangis. Dia lapar pun menangis, dia tak selesa pun menangis, dia nak tidur menangis, dia nak mama dia menangis, dia nak papa dia menangis. So bahasa yang dia ada waktu tu cuma menangis. Jadi dia perlu memberikan reaksi. So Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ni ialah penuh dengan reaksi yang pelbagai. Tapi kita membesar, Allah kata manusia ni dia overreact. Contohnya, waktu kita kecil, saya ada bagi contoh juga dalam buku ni, iaitu waktu kita kecil, kadang-kadang kita ada permainan yang kita suka. Tak adalah suka sangat. Permainan tu mungkin dah lama kita tak suka. Atau kita dah lama tak main. Tiba-tiba ada kawan jiran datang. Jiran datang, dia pun baca, dia pun main permainan tu. Terus kita rampas permainan tu, dia kata, ni kita punya lah, mana boleh main. So kita mungkin dulu ada memori yang macam tu. So kita boleh katakan bahawa itu bukan barang yang maksudnya, kita boleh kata barang itu sebenarnya barang tu kita dah macam nak let go dah. Tapi bila ada orang yang cuba untuk ambil barang kita rasa macam takut kehilangan, maka kita overreact. Kita overreact. Padahal kita boleh relax je. So nak kata benda tu daripada kecil. Tapi benda tu semakin besar, perlu diuruskan. Halu'ah ataupun perasaan overreact ataupun tindakan kita yang overreact ni perlu diuruskan. So, dia macam perlukan proses yang panjang. Kesabaran ni dia perlukan proses yang panjang supaya kita punya reaksi menjadi matang dan tenang. Bukan maksud matang dan tenang tu menjadi orang yang tidak bereaksi, orang yang tidak sedih. Itu tidak. Dia bukan maksudnya menafikan kesedihan, sebab tanpa reaksi kita pun sebenarnya tak apa nak sihat. Kita perlukan memberikan reaksi. Kesedihan, marah sebagainya, itulah satu proses untuk kita punya hidup ni dalam keadaan segala sistem semua dalam keadaan baik. Itu antara benda yang hikmah bila kita ada memberi reaksi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam surah Al-Ma'arij ni, antara salah satu cara yang paling utama untuk menjadikan kita seorang yang matang dan mampu untuk menguruskan reaksi menjadi reaksi yang reaktifnya tepat, matang dan lebih baik ialah illal musallin, orang-orang yang solat. Orang-orang yang solat, dia melahirkan jiwa yang tenang. Dia melahirkan jiwa yang, sebab dalam solat kita akan belajar untuk fokus. Kita belajar untuk tinggalkan benda yang tak penting. Kita belajar untuk kembali resetkan, kita resetkan semula apa yang sepatutnya kita fokuskan, apa yang sepatutnya kita tinggalkan, apa yang sepatutnya kita risaukan, apa yang sepatutnya kita tidak risaukan. Itu kalau macam contohnya kita bangun solat malam sebagai contoh, ataupun lepas solat, hayati solat tu, sebab bila kita solat betul, kita rasa macam tenang yang amat sangat. Kita relax, kita fikir. Solat ni kadang-kadang ni tips lah, macam ada certain macam contohnya saya anak muda, kawan-kawan anak muda, kadang-kadang saya tak sure kalau contohnya orang tu mungkin dah mendewasa mungkin lebih baik berkenaan dengan hal menjaga solat. Tapi kalau saya sebagai anak muda, kawan-kawan saya anak muda, kadang benda yang bila saya uji kaji dengan diri saya sendiri dan kawan-kawan ialah cara untuk memastikan solat kita tenang dan relax ialah make sure solat tu solat jemaah dan solat tu awal waktu. Sebab bila kita tengok, kalau kita lewatkan solat tu, dia menyebabkan kita rasa macam, asal solat lah sekejap lagi. Asal selesai lah. Tapi bila kita solat awal waktu, dan solat awal waktu tu kalau boleh buat jemaah, menyebabkan kita akan lebih lapang. Sebab bila kita sembahyang jemaah, kita follow, kita tak akan tergesa-gesa untuk cepat. Sebab kita follow orang. So kita relax. So, solat 5 waktu sehari ni menyebabkan kita latih jiwa kita untuk kembali tenang. Dia macam kekusutan dunia ni macam pelbagai, kemudian untuk kembali tenang ialah kita solat. Kita relax. Sebab dunia bergerak terlalu laju, kita kena slow down. Sebab banyak hal perkara yang kita hanya nampak bila kita slow down. Kadang-kadang macam tu, macam kita pergi kedai Apple sebagai contoh kan, kedai Apple untuk beli barang MacBook ke apa ke. Kadang-kadang masuk ke situ, kita rasa macam mungkin kita nak tengok je, sekali kita rasa macam kalau aku ada MacBook ni mesti aku bahagia, kerja aku senang. Tapi kalau let's say aku ada 2 ni, kita akan terus meletakkan kayu ukur kebahagiaan kita kepada sesuatu yang kadang-kadang bukan keperluan kita. Lalu kita pun rasa sedih bila kita tak dapat. Dia menyebabkan
kita tak slow down, kita tak fikir balik sebenarnya apa yang aku paling penting, apa benda yang perlu aku dalam hidup ni. So Allah kata kita kena tengok balik benda dalam hidup ni. Dan kalau dalam ayat misalnya surah Yunus, Allah dah beritahu fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan Al-Quran ni, dengan Quran ni lah kamu berbahagia. Dengan apa yang ada dalam Quran ni, dia membentuk karakter kamu dan kamu berbahagia, dan ia lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Kadang-kadang ada orang kumpulkan pelbagai jenis macam-macam, kumpulkan follower, kumpulkan maybe dia suka gadget ke apa ke, tapi Allah beritahu berkenaan dengan kefahaman pada kalamullah, mengetahui tentang hakikat kita ni nak ke mana, mengetahui tentang jiwa kita sendiri ini, ialah sesuatu yang menyebabkan kita akan lebih berbahagia daripada apa yang kita kumpulkan dan menggantungkan diri dengan benda yang kita kumpulkan. Saya rasa itu sahaja berkenaan dengan hal ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Hani Fatimah. Slow down tu sangat penting untuk pastikan kita boleh nampak something yang, sebab tanpa slow down kita akan gerak dengan laju, dan kadang bila gerak dengan laju rush sangat, kita tak boleh nampak benda. Alah, dia macam bila kita melakukan refleksi, kadang-kadang bila melakukan refleksi kita perlukan ketenangan, kita perlu rest, duduk sekejap, terfikir semula, ambil masa, tarik nafas, lepas. Dia macam simple je. Tarik nafas, lepas, fikir hari ni buat apa, okey tak tahun ni, tahun 2021 ni okey tak, tahun 2022 nak buat macam mana, usia kita makin bertambah, is it okay aku buat macam ni lagi, is it okay untuk aku ubah ni, is it okay. Kita kena slow down supaya kita tidak terkejar-kejar untuk ikut pace orang lain. Kita ada pace kita sendiri, dalam masa yang sama kita jaga pace kita supaya dia menyebabkan kita berkembang lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata aku ada pace sendiri, tapi dia terlalu selesa sampai dia tak berkembang-kembang, pun susah juga. Kita kena seimbang. Saya rasa itu sahaja. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Saya masih anak muda, memerlukan teguran, memerlukan sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan punya kadang-kadang ada benda yang kadang saya sampaikan, dia mungkin lebih dikembangkan oleh orang yang banyak pengalaman. Moga-moga ada sesuatu yang kita dapat hari ini. Wallahualam. Masya-Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk perkongsian yang masya-Allah banyak, mutiara-mutiara kata, mutiara-mutiara tadabbur yang kita dapat ambil pada malam ni. Alhamdulillah. Tadi Ustaz ada sebut tentang solat, masya-Allah. Betul lah apa Ustaz bagi tahu tadi tentang kalau kita nak solat yang khusyuk kan, yang sempurna, awal waktu dan secara berjamaah, masya-Allah. So kalau kita sebagai suri rumah, mungkin ibu-ibu dan sebagainya kan, dah masuk waktu solat tu, kita terus solat dulu, kita tinggalkan dulu kat dapur dan sebagainya tu kan. So kita, apabila kita utamakan solat tu, boleh melahirkan ketenangan dalam jiwa kita. Nak uruskan anak selepas tu pun dah okey kan. Kalau tak, kalau dah nak dekat asar tu baru nak pergi ambil wuduk, nak solat, memang tergesa-gesa dengan anak nangis dan sebagainya, di situlah kita tak tenang, ya kan, gelisah dan sebagainya. Jadi itulah penting illal musallin tu Al-Quran sebut kan, maksudnya untuk mencapai jiwa yang tenang tu, menjadi orang yang sempurnalah solatnya kan. Alhamdulillah. Jadi saya rasa banyak penting juga contohnya contoh praktikal lah. Antaranya penting juga untuk setiap hari kita check waktu solat hari ni kau apa. Betul. Sesimpel itulah. Ya, macam saya kalau boleh saya kongsi, saya macam setiap hari saya akan tulis esok saya nak buat apa. Secara contohnya macam let's say bacaan buku, mungkin buku ni baca 50 muka, buku ni baca 20 muka, ulangan murojaah sekian-sekian. Kemudian antara benda yang kita tulis ialah waktu solat pukul apa. So kita dah set pergi mana-mana, keluar sebagainya. Oh jap, waktu ni waktu solat dah. Kita dah fikir nak sembahyang kat mana. Betul. Jazakallah khair Ustaz. Dan kita pun dah nak menghampiri hujung tahun kan. Dah hujung tahun dah, kita nak membuka tirai 2022, dan kita tak nak ulangi perangai habit kita yang lama, yang habit 2021 kan. Kita tak nak bawa habit yang tak bagus itu ke 2022. Jadi kita nak jadi orang yang lebih matang, lebih optimis, lebih bersabar, lebih faham macam mana nak menghadapi ujian, kesedihan dan sebagainya tu kan, dengan tenang, insya-Allah. Dengar ke suara? Mungkin internet terputus tadi sekejap. Okey, sebelum kita akhiri, saya ada sesuatu nak offer kepada semua peserta yang hadir pada malam ini. Sambil peluang sikit insya-Allah Ustaz. Saya share sekejap. Okey.
Jadi bersempena dengan kita akan menyambut tahun baru, saya nak offer pada malam ini planner muslimah produktif kepada semua muslimah yang ada lah. Kalau ada lelaki ataupun suami yang berada di dalam sedang menonton live pada malam ini, mungkin boleh beli untuk isteri masing-masing insya-Allah, ataupun untuk kakak, untuk mak, untuk adik perempuan kan insya-Allah. Dan kita nak planning yang terbaik insya-Allah untuk 2022, planner muslimah produktif. Sangat bagus planner ni, sistematik, ada maklumat peribadi, ada perancangan dan rekod tahunan, perancangan keuangan. Yang ini penting juga, perancangan keuangan, ruang catatan diri dan matlamat kehidupan kan. Seterusnya matlamat hidup kan, kita nak bisnes kita macam mana, kerjaya kita, keuangan kita, ilmu, skill kita kan. Dan penting juga untuk kita ada jadual ataupun rutin mingguan ataupun harian kan. Kalau kita seorang suri rumah ataupun mompreneur, kita nak susun setiap hari tu kita nak buat apa kan. Dan doa amalan harian, yang ni pun ada doa yang kita boleh tulis di sini untuk kita amalkan kan. Macam tadi Ustaz dah ajar satu doa kepada kita, mungkin kita dah boleh tulis dalam nota kita masing-masing kan. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, itu pun doa yang kita boleh hafal dan kita boleh baca dalam solat kita. Seterusnya ada kalender bulanan, ada tarikh cuti umum, ada rekod majlis ilmu dan bacaan buku. Yang ni pun penting. Sebenarnya bagus planner ni. Kita boleh tulis buku mana yang kita dah baca. Kan macam tahun ni berapa buku dah kita dah baca. Kan kita boleh muhasabah kan. Tahun 2021 berapa biji buku dah kita baca. Mungkin kita beli dah 10 buku, tapi berapa buku yang dah kita baca dan kita khatam kan, dan kita ambil pengajaran daripada buku tu. Dan yang menarik juga adalah ada semak amal kita kan, semak amal kita, dan ada prestasi solat. Yang ni pun agak menarik kan, waktu solat subuh kita pukul berapa, kita boleh catat di sini. Dan yang penting juga ada rekod bersama Al-Quran. Kan, yang ni kita dah refleksi Al-Quran pada hari tu, kita boleh rekod, kita boleh tulis kan dan sebagainya di dalam planner ni insya-Allah. Ni refleksi bersama Al-Quran boleh tulis nombor ayat. Lepas tu poin kita, poin tadabbur dan tazakur kita di sini dalam planner kita ni insya-Allah. Dan ada perancangan keuangan kan, kita nak tulis perancangan keuangan. Dan yang penting sebelum persediaan sebelum kita mati kan. Dekat sini kita boleh tulis dah aset kita, keuangan berapa sebelum kita mati, hutang kita apa, kat sini boleh senaraikan hutang-hutang yang kita ada kan. Jadi planner yang sangat bagus untuk muslimah. Saya nak tawarkan pada malam ini, harga planner ni sebenarnya RM49, tapi untuk peserta muslimah yang hadir pada malam ini, kita bagi tawaran diskaun jadi harga RM45 sahaja dengan masukkan kod diskaun planner 2022 semasa check out nantilah, semasa beli nanti di link yang dah disediakan insya-Allah. Jadi saya rasa itu sajalah untuk tahun ini. Ini pun adalah program terakhir Mutiara Tadabbur untuk tahun ini. Alhamdulillah dah banyak siri-siri diskusi buku dan serta live tadabbur Al-Quran yang kita buat dengan ustaz-ustaz yang pelbagai ustazah, ustaz dan sebagainya. Dan kita doakanlah semoga tahun depan insya-Allah Mutiara Tadabbur mampu lagi untuk sediakan banyak lagi program-program ilmiah sebegini insya-Allah. Kita mungkin ada rezeki lagi, kita boleh jemput lagi Ustaz Imran Zaki untuk kupas topik-topik lain yang lebih yang lebih bermanfaat insya-Allah, yang lebih mungkin kita tak pernah dengar sebelum ni kot Ustaz kupas kan. Mungkin kita boleh jemput lagi Ustaz insya-Allah. Dan jemput follow Mutiara Tadabbur di page Facebook. Alhamdulillah kita dah ada 10k followers di sana. So kita berukhuwah insya-Allah di sana. Seterusnya di IG pun ada insya-Allah. Kalau ada siapa yang menulis nota pada malam ini, boleh tag Ustaz Imran Zaki di IG dan juga Mutiara Tadabbur, insya-Allah kita kongsikan di sana. Seterusnya di Telegram Mutiara Tadabbur insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Saya mohon maaf bagi pihak Mutiara Tadabbur, saya mohon maaf atas kekhilafan ataupun kekurangan sepanjang program ini. Subhanallah, banyak sangat kita belajar daripada Ustaz, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana menerima jemputan ini. Dan banyak Ustaz kupas tadi memang sangat bermanfaat.
dan rasa macam banyak lagi sebenarnya kami nak menuntut daripada Ustaz, insya-Allah. Dan jemput semua memiliki buku Ustaz, insya-Allah, seperti mana link yang dah disediakan tu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua peserta yang join pada malam ini di Zoom dan juga di Facebook Live. Dan ada juga soalan yang tadi saya tak baca secara direct, tapi Ustaz dah Ustaz dah jawab dah soalan-soalan tersebut, insya-Allah. Jadi barakallahu fikum, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih banyak Ustazah. Sama. Ada rezeki insya-Allah kita berprogram lagi. Insya-Allah Ustaz. Tepat-tepat azan maghrib. Alhamdulillah. Okey, jazakallah khairan Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.